warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruski Rushkina binti Muhammad Zawawi daripada kelas D PHU di Mesir. Terima kasih kepada Medan Kausa kerana memberi tugas kepada kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya Ruski Rushkina dan kawan-kawan saya iaitu Asmida, Sari Atika, Akbar, Faiz dan juga Syarul. Tajuk kumpulan kami mengenai peranan dan kepentingan perjanjian muasasah terhadap agensi pengembaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruski Rushkina binti Muhammad Zawawi daripada kelas D PHU di Mesir. Saya akan membentang mengenai pengenalan perjanjian muasasah. Dalam proses untuk melaksanakan ibadah haji, para jemaah haji akan dipandu oleh sebuah organisasi yang dikenali sebagai muasasah. Selain itu, muasasah ini merupakan organisasi gabungan antara mutawif, pembimbing tawaf yang biasa disebut sebagai syekh dan juga muzawir, iaitu pembimbing ziarah. Seterusnya, pembimbing muasasah haji juga bertugas dan bertanggungjawab dalam melayani berbagai kebutuhan jemaah haji lainnya seperti penginapan dan pengangkutan. Di samping itu, muasasah juga mempunyai tugasan dan kewajipan untuk menyambut kedatangan bagi para jemaah. Oleh itu, mereka haruslah memberi petunjuk-petunjuk yang perlu diperhatikan dan taati para jemaah haji selama beribadah di sana. Muasasah haji ia pertama kali dibentuk pemerintah Arab Saudi. Selain itu, ia didirikan dalam rangka meningkat mutu pelayanan kepada para jemaah haji ketika berada di Mekah, Madinah maupun Jeddah. Sejak daripada tahun itu, Arab Saudi dia mula menggantikan fungsi syekh menjadi bahagian dari muasasah sehingga para jemaah tinggal mengikut petunjuk maktabnya masing-masing. Dengan demikian, para jemaah haji diatur dalam sistem kerja muasasah tersebut. Bagi muasasah di Mekah, ia dikenali sebagai muasasah mutawifah. Selain itu, muasasah ini menaungi 38 maktab daerah. Dalam sistem seperti ini, proses pelaksanaan muasasah mutawifah bukan sahaja fokus di Mekah tetapi juga di Arafah dan Mina. Seterusnya, tugasan dan kewajipan muasasah mutawifah selain daripada menyambut kedatangan para jemaah haji dan memberi petunjuk lengkap yang berkaitan dengan ibadah haji, sistem layanannya iaitu setiap rombongan haji ditempatkan pada satu maktab untuk menjaga keutuhan kumpulan tersebut. Seterusnya, di Madinah terdapat muasasah lainnya iaitu Muasasah Adilah Muwadah, sama seperti muasasah mutawifah. Muasasah Adilah juga berkewajipan untuk menyambut para jemaah haji, namun muasasah Adilah ia memberi petunjuk-petunjuk lengkap yang berkaitan dengan keperluan ziarah yang hendak dilakukan oleh para jemaah haji. Akhir sekali, muasasah Adilah juga bertugas untuk menampung keperluan bagi para jemaah haji selama berada di Madinah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Atika binti Roslan daripada kelas di PHU di Mesir. Saya akan menerangkan bagi subjek Peraturan dan Undang-Undang Pelancongan Islam PPR 2213 yang bertajuk Kepentingan Perjanjian Muasasah dalam Agensi Pelancongan. Dalam perjanjian muasasah sangat penting dalam agensi pengembaraan kerana ia merupakan satu perjanjian harus dimeterai oleh dua buah syarikat agensi pengembaraan bagi memudahkan perjalanan pelancong bagi menuju ke destinasi dan menjadi keselamatan bagi pelancong yang melancong ke negara tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, dalam kepentingan perjanjian muasasah ini ada 4 perkara yang kita harus tahu, iaitu tentang pengangkutan, penginapan, makan dan minum serta bayaran. Yang pertama sekali adalah berkaitan pengangkutan. Pengangkutan di Tanah Suci harus berhubungan dengan pengurusan perjalanan haji, seperti mendapatkan tiket kapal terbang. Selain daripada tiket kapal terbang yang kita tahu adalah van, kereta sepanjang perjalanan itu bagi memudahkan perjalanan jemaah haji daripada perjalanan yang jauh jadi perjalanan yang dekat, serta perjalanan yang masa yang panjang menjadi perjalanan masa yang pendek. Itu kemudahan bagi pengangkutan. Yang kedua adalah berkaitan penginapan. Penginapan pula adalah mengikut pakej yang ada dinyatakan oleh agensi pengembaraan dan kebiasaannya lokasi dipilih sama ada di Mekah atau di Madinah.
Dalam pakej ni juga, harganya harus dah bersesuaian mengikut Akta Industri Pelancongan 1992 agar tiada penipuan dalam pakej-pakej yang akan jemaah ambil untuk pergi menunaikan ibadah haji atau umrah di tanah suci. Okey, yang ketiga adalah berkenaan makan dan minum. Makan dan minum bagi jemaah haji akan diuruskan setiap masa, iaitu ketika perjalanan dalam kapal terbang ke tanah suci. Lepas setelah itu, sepanjang ibadah haji juga dijalankan dan hinggalah jemaah selamat sampai ke tanah air. Kerana dengan pakej yang ada dinyatakan dalam bahagian penginapan juga adalah berkaitan dengan makan dan minum. Makan dan minum itu akan diurus oleh bahagian agensi tersebut, iaitu bahagian bimbingan serta bahagian pengurusan diorang. Okay, yang keempat adalah yang terakhir, iaitu bagi bayaran. Bayaran pula adalah kait dengan yang saya sebut yang tadi. Serta ia juga bagi menyediakan bimbingan ibadah umrah dan haji. Serta sekiranya berlaku kemaslahatan yang berlaku dalam kalangan jemaah. Yang saya sebutkan tadi yang berkaitan bayaran adalah seperti menyediakan tempat penginapan, pengangkutan serta hal-hal yang berkait dengan bahagian pengurusan sepanjang menunaikan ibadah haji sana di tanah suci. Okey. Sebagaimana kita tahu bahawasanya bahagian perjanjian muasasah telah dimeterai sejak zaman jajahan dahulu, seperti masa kerajaan Inggeris. Ketika kerajaan Inggeris datang ke bahagian tanah air, mereka akan mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan urusan haji bagi orang-orang Islam di tanah Melayu. Undang-undang ini dinamakan Ordinan Pengurusan Haji Orang-orang Islam 1951. Dalam bahasa Inggeris yang telah ada dalam undang-undang bertulis itu adalah dalam bahasa Inggerisnya, Federation of Malaya number 56 of 1951, the Muslim Pilgrim Ordinance 1951. Disebab undang-undang ini disahkan dan ditubuhkan kerana ingin membuat pengesahan bagi bertujuan untuk memberi kaedah yang terbaik dalam sistem pengurusan haji dalam kalangan Muslim Melayu supaya keberangkatan para jemaah ke tanah Arab dalam keadaan aman dan tidak berlakunya kekecohan ketika para jemaah hendak ke tanah suci. Dan ini juga tak nak dijadikan satu permusuhan dalam perkauman, iaitu antara orang Islam dengan orang Islam, dan tidak mahu adanya peperangan di antara kalangan orang Islam juga. Okey, sekian daripada saya. Kalau saya akan sambung dengan slide yang seterusnya. Jadi ini saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Farhan bin Abdul Razak daripada kelas di PHU Mesir. Okay, sebelum saya bermula menerangkan tentang tata cara membuat perjanjian muasasah, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membuat pembintangan pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, mari kita lihat pada langkah yang pertama untuk kita membuat perjanjian muasasah. Pada langkah pertama adalah agensi pengelola umrah perlu mempunyai salinan lesen seperti berikut, iaitu lesen Kementerian Pelancongan dan juga lesen IATA. Seterusnya, pada peringkat yang kedua pula ialah kita perlulah menandatangani kontrak perkhidmatan dengan syarikat muasasah yang dipercayai atau berdaftar
dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Seterusnya, pada peringkat yang ketiga pula, kita perlulah membuat permohonan kepada bank tempatan untuk menjamin sebagai counter guarantee sejumlah 100,000 Saudi Arabian Riyal. Selepas daripada peringkat yang ketiga, mari kita lihat pada peringkat yang keempat pula, iaitu menghantar kontrak perkhidmatan kepada Kementerian Luar Negeri untuk disahkan dengan sempurna. Seterusnya, pada peringkat yang kelima, kita perlulah menghantar kontrak perkhidmatan yang telah disahkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk disahkan oleh notari awam. Setelah selesai disahkan oleh pihak notari awam, maka kita lanjut kepada peringkat yang seterusnya, iaitu kita perlulah memohon surat kepada Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia untuk mengesahkan syarikat sebagai agensi pengelola umrah yang sah. Seterusnya, yang ketujuh pula adalah kita perlulah melengkapkan semua dokumen sebelum dihantarkan Kedutaan Arab Saudi. Okey, selepas kita dah lengkap semua dokumen, kita akan terus kepada step yang seterusnya, iaitu kita perlulah mengisi borang kad khas yang telah disediakan untuk pendaftaran kerani bagi mengendalikan proses permohonan visa di Kedutaan Arab Saudi. Selepas selesai semua tu, maka kita perlu menghantar kontrak perkhidmatan yang telah didaftarkan dengan Kedutaan Arab Saudi kepada syarikat muassasah untuk didaftarkan kepada pihak Kementerian Haji di Arab Saudi. Dan yang terakhir sekali, apabila selesai semua itu, kita perlulah mendapatkan kod kata laluan dari syarikat muassasah. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Akbar Farhan bin Abdul Razak daripada kelas D PHU 5C. Kita lanjutkan kepada presenter yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahrul Syukri bin Muhammad Fauzi yang bernombor metrik DHU 20192315. Okey, untuk pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Akbar Farhan, iaitu pembentang sebelum saya, kerana telah menerangkan berkenaan tata cara permohonan lesen muassasah. Okey. Tetapi dalam pembentangan Encik Akbar Farhan, dia tidak menjelaskan setiap turutan tersebut, siapakah pegawai yang akan meluluskan dan juga di manakah ibu pejabat beliau. Okey, dengan itu saya sambung sedikit untuk menerangkan pegawai dan ibu pejabat untuk memohon lesen muassasah. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus pergi kepada tata cara yang pertama. Okay, saya bacakan tata cara pertama untuk memohon lesen muassasah adalah setiap agensi pelancongan itu perlu mempunyai 2 salinan dokumen tersebut, iaitu yang pertama adalah lesen Kementerian Pelancongan dan yang kedua adalah lesen AITA. Dan pegawai apakah yang terlibat untuk 2 lesen tersebut adalah pengarah agensi pengelola umrah itu yang ingin memohon lesen muassasah tersebut. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua saya bacakan adalah menandangi kontrak perkhidmatan dengan syarikat muassasah yang dipercayai dan berdaftar dengan Kementerian Haji di Arab Saudi. Okey, siapakah pegawai yang terlibat di dalam tata cara yang kedua? Iaitu pengarah urusan agensi pengelola umrah, iaitu sama je dengan nombor 1. Dia dah ada salinan kan, dekat agensi pelancongan tu dah ada salinan lesen Kementerian Pelancongan dan juga lesen AITA. Maka pengarah itu perlu membawa
dua salinan tersebut kepada syarikat yang mempunyai lesen muasasah bagi pengesahan. Okey. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah buat permohonan kepada bank tempatan untuk menjamin counter guarantee sejumlah Saudi Arabia Rial 100,000. Okey. Untuk yang ketiga, pegawai yang terlibat adalah pegawai bank dan juga pengarah agensi pelancongan yang ingin memohon lesen muasasah tersebut. Beliau harus pergi ke bank-bank tempatan seperti Maybank, kan? Seperti Maybank, Bank Haji, CIMB untuk membuat bank guarantee dan harus menyediakan wang sebanyak 100,000 Saudi Arabia Rial. Setelah mendapat bank guarantee daripada bank tempatan, kontrak tersebut perlu dibawa ke Kementerian Luar Negeri bagi disahkan. Iaitu, saya bacakan alamatnya. Alamatnya terletak di Wisma Putra Putrajaya yang beralamat di 1 Jalan Wisma Putra, Pezen 2, 62100 Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, kemudian apabila telah disahkan, untuk langkah yang kelima, kontrak tersebut perlu dibawa ke notari awam. Okey, antara pejabat notari awam yang paling dekat dengan Maluri adalah seperti di Pandan Indah yang beralamat di tingkat 1, bilik nombor 2, nombor 63A, Jalan Pandan Indah 4/3A, Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur. Okey, untuk seterusnya, langkah yang keenam adalah memohon surat kepada Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia untuk mengesahkan bahawa syarikat yang ingin memohon lesen muasasah tersebut adalah syarikat pengelola agensi pengelola umrah yang sah. Dan siapakah yang terlibat? Yang terlibat adalah agensi pelancongan yang memohon lesen muasasah tersebut lah, dan juga Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Di mana ibu pejabat Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia ini? Saya bacakan. Dia, ibu pejabatnya terdapat 3 tempat. Dan yang pertama adalah di World Trade Center, iaitu yang beralamat 45 Jalan Tun Ismail, Coket 50350, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan ibu pejabat yang kedua adalah di Aras 9, nombor 2, Menara 1, Jalan P5/6, Pezen 5, 6220 Putrajaya. Okey, itu antara dua pejabat untuk Lembaga Penggalakan Pelancongan. Okey, untuk seterusnya, langkah yang seterusnya iaitu langkah ketujuh. Langkah ketujuh adalah melengkapkan semua dokumen sebelum dihantar ke Kedutaan Arab Saudi untuk didaftarkan. So, siapakah yang terlibat ini? Terlibat ni adalah hanyalah agensi pelancongan yang ingin, agensi pengelola umrah yang ingin memohon lesen muasasah tersebut. Okey, untuk seterusnya, langkah yang ke-8 adalah mengisi borang kad khas untuk didaftarkan kerani bagi mengendalikan proses permohonan visa di Kedutaan Arab Saudi. Okey. Dan untuk langkah yang ke-8 ini melibatkan Kedutaan Arab Saudi yang beralamat di Wisma Chinese Chamber 258 Jalan Ampang, Kampung Datuk Keramat 50450, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Kemudian langkah yang ke-9 adalah menghantar kontak khidmatan yang telah didaftar dengan Kedutaan Arab Saudi tersebut kepada syarikat muasasah untuk didaftarkan di Kementerian Haji Arab Saudi. Dan pegawai yang terlibat di sini adalah agensi
pengelola umrah yang ingin memohon lesen muassasah, dan juga syarikat muassasah yang telah menerima kontrak daripada agensi pengelola umrah tersebut. Dan yang ketiga adalah Kementerian Haji Arab Saudi yang terletak di negara Arab Saudi. Dan untuk langkah yang terakhir, setelah mendapat kod kata laluan dari syarikat muassasah, bermaksud agensi pengelola umrah tersebut telah mendapat telah mendapat lesen pengelola haji. Maksudnya lesen muassasah tersebut telah diluluskan. Okey, itu saja daripada saya. Saya menyerahkan pembentangan ini kepada presenter seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmidah binti Khalid dari kelas DPHU Universiti. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu tanggungjawab pemegang lesen muassasah di Malaysia. Untuk menjadi agensi pengelola umrah yang sah dan diiktiraf, serta agensi pelancongan yang ingin menjalankan aktiviti tersebut perlulah mendapatkan kelulusan daripada pihak Kedutaan Arab Saudi. Ini adalah merupakan salah satu syarat wajib yang perlu dipatuhi oleh serta agensi pelancongan yang melaksanakan aktiviti tersebut berdasarkan kepada peraturan yang dikemukakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Okay. Hanya agensi yang berdaftar dengan Kedutaan Arab Saudi sahaja akan mendapatkan pengiktirafan ini untuk memohon visa umrah bagi jemaah. Okay. Serta agensi pengelola umrah di Malaysia juga perlu menandatangani kontrak perkhidmatan dengan agensi umrah di Tanah Suci yang berdaftar dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Okay. Syarikat Umrah Arab Saudi bertanggungjawab terus kepada semua jemaah terhadap pelaksanaan semua perkara-perkara yang termaktub dalam kontrak yang ditandatangani di antara pemegang lesen muassasah dan jemaah dari tarikh ketibaan jemaah di Arab Saudi sehingga tarikh keluar. Okay. Seterusnya, syarikat Umrah Arab Saudi hendaklah memberi perkhidmatan dengan ikhlas dan jujur selaras dengan perkeliling dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi mengikut kelas perkhidmatan yang dipersetujui di antara syarikat umrah Arab Saudi dan jemaah. Okay. Untuk pemegang lesen muassasah bertanggungjawab mengatur semua servis yang diperlukan oleh jemaah untuk perjalanan ke Arab Saudi. Contohnya, mendapatkan visa umrah, iaitu hanya boleh mengeluarkan visa setelah menyemak dan mengesahkan bukti insurans jemaah, tiket penerbangan dan bilik penginapan yang termaktub. Okay. Selain itu, mereka tidak dibenarkan mengeluarkan visa kepada mana-mana orang yang menguruskan perjalanan umrah atau ziarah secara sendiri bagi dirinya atau mewakili mana-mana pihak yang lain. Pemegang lesen tersebut perlulah menyediakan satu salinan cetakan komputer, iaitu Passenger Information Form yang diakui sah bagi diserahkan kepada pegawai yang diberi kuasa apabila diminta berbuat demikian. Okey, seterusnya mereka haruslah memastikan semua jemaah mematuhi syarat serta peraturan yang ditetapkan di Arab Saudi dan tidak boleh menunggu di Arab Saudi dari musim umrah sehinggalah musim haji supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Okay. Selepas itu, mereka boleh keluar dari Arab Saudi sebelum tamat tempoh sah visa yang ditetapkan dan tidak boleh menjalankan apa-apa bentuk pekerjaan semasa berada di Arab Saudi. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Mahathir. Saya daripada kelas 5C. Baik, kesimpulan yang saya dapat daripada muassasah ini ialah, yang pertama ialah bila mana kita dipandu oleh muassasah, kita boleh dapat membantu muassasah dapat membantu jemaah daripada melakukan kesilapan semasa di negara Arab Saudi ataupun ketika kita melaksanakan ibadah haji. Selain itu, yang kedua, melaksanakan perjanjian muassasah dalam agensi pelancongan
dapat membantu jemaah daripada pelbagai aspek. Sebagai contoh dari segi pengangkutan dia, makan minum dia, dan juga perbelanjaan dia. Dan yang terakhir sekali ialah jemaah mesti dia melaksanakan perjanjian muasasah dengan menyempurnakan dan berhati-hati supaya tidak berlaku kekurangan dokumen ataupun ditipu daya oleh orang luar. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia datang kat kita, promote kat kita, tapi sedangkan itu adalah perkara-perkara yang tipu. Jadi kalau kita nak jumpa dengan agensi yang terbaik adalah kita pergi betul-betul dekat agensi tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.